Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, kali ni masih lagi dalam tajuk yang sama di bulan Ramadan, tetapi kisah pengalaman yang berbeza. Dan kisah kali ni aku akan share dengan korang ni kisah yang agak sedikit menyayat hati. Dia bukan terlebih kepada seram yang betul-betul kacau ke apa ke, cuma dia berbau emosi sikit lah bagi aku tak tahu lah bagi korang yang dengar kan. Tapi kisah ni adalah kisah yang macam biasa juga, yang telah berlaku kat diri aku bertahun-tahun lepas. Jadi perkongsian kali ni aku sekadar nak share sahaja, dan peristiwa tu aku memang tak dapat lupakan. Dan aku rasa satu benda yang aku rasa macam sebenarnya aku bersalah tau. Aku rasa macam aku bersalah sebab aku tak notice benda tu. Tapi dalam masa yang sama aku juga rasa macam happy sebab orang yang terkait dengan aku ni dia pun rasa macam lega juga. Kisah ni berlaku waktu pertengahan bulan Ramadan tau. Masa tu aku period. Okay, jenis aku ni kalau aku period, aku takkan pura-pura macam orang puasa. Maksudnya dah kita tak boleh puasa kan, bukan kita minta apa benda tu. Jadi aku akan makan sahaja macam biasa. Cuma beza dia aku tak adalah makan depan orang. Aku hormatlah orang yang berpuasa. Cuma aku tak kontrol diri aku macam orang berpuasa. Sebab ada setengah orang macam kawan aku yang kalau dia period, dia tak akan makan. Dia macam nak hormat orang puasa, nak hormat bulan puasa, dia pun akan berpuasa juga. Bagi aku macam no point sebab yelah kita tak boleh puasa kan. Panjang pula nak cerita pasal puasa tak puasa ni. Okay, so sambung balik pada cerita aku tu kan. Okay, pada waktu tu aku baru balik pada satu tempat. So bila aku balik tu, aku dah get ready nak beli makanan untuk bawa balik ke rumah. Sebab yelah kita boleh makan waktu tu tengah hari. Tapi taklah tengah hari sangat pun, macam pukul 3 lebih nak kat pukul 4. Time macam tu kan bazar ke ataupun orang-orang berniaga ni kan dah ada. Jadi aku ni pergi kat satu peniaga ni. Dia duduk berdekatan dengan tapak bazar, tapi dia bukan dekat dalam bazar, dekat tepi sikit. So pakcik ni dia jual lauk pauk apa semualah, macam-macam ada. Dia berniaga laki bini. Lepas tu ada anak dia seorang. Lepas tu seorang kecil. Seorang yang kecil tu aku tak perasan, aku tak tahu itu anak dia, cucu dia ke apa ke. Yang pasti ada 4 orang lah kat situ kan. So masa aku pergi beli tu, itu adalah first time aku beli kat dia. Dan setiap pada aku beli kat dia tu, aku macam suka lah dengan makanan dia sebab masakan dia sedap. Jadi aku dah jadi regular customer dia. Okay, kisah hari pertama aku pergi kat dia ni, dia memang baik sangat-sangat dan dia seorang yang sangat ramah. So aku pun belilah, aku bungkus nasi, lauk apa semua. Lepas tu dia tahu sebab aku ni nampak macam student kan, dia pun tahulah. Jadi dia pun bagi diskaun harga dan sebagainya. So hari tu aku rancak juga borak dengan dia sebab dia tanya umur aku. Lepas tu dia cakap duduk kat mana, kita orang borak-borak kan. Lepas tu sambil-sambil borak macam tu, aku pun macam mesra juga. Aku pun tengok juga kat isteri dia yang macam cakap tu, pakcik tu tau. Lepas tu isteri dia ni pun macam senyum je, tak macam cakap. Aku pun macam segan jugalah sebab nanti kan macam tak selesa lah kita borak dengan lelaki dia lama-lama kan. Sorry guys kalau aku punya tudung ni agak mengganggu sebab aku tak jumpa pain. Lepas tu boleh kot macam ni. Okay, sambung balik. Lepas tu bila aku dah bungkus makanan semua, dah borak-borak dengan dia apa semua, aku pun nak pergi. So aku pun macam terima kasih makcik semua, aku pun balik. Jadi esok tu pula aku datang lagi. Okay, aku datang lagi. Masa aku datang lagi tu nak bungkus tu, pakcik tu dah tak macam hari pertama. Dia macam dah tak ramah sangat dengan aku tau. Lepas tu aku pun macam pelik juga. Kenapa pakcik macam kerek-kerek kan? Dia macam tak pandang sangat aku tau masa tu. Lepas tu aku pun cakap, dia macam buat tak dengar. Lepas tu anak dia yang bungkuskan lauk tu untuk aku. Okay? Lepas tu anak dia pun bukan anak lauk apa ya kak? Tapi anak dia pun macam nak kata sombong tak, tapi dia macam cuba nak elak daripada bercakap dengan aku kot, aku rasa. Lepas tu aku pun tak apalah. Tapi tak adalah aku macam fikir lebih-lebih pun. Aku anggap macam orang tua kan berupa-rupa. So bila aku dah bungkus apa semua, aku pun say thank you juga macam biasa. Lepas tu bila aku nak lintas jalan, pakcik tu panggil aku. Dek, kejap dek. Dia kata kan. Lepas tu aku pun, ya pakcik kenapa? Lepas tu kan. So dia cakap, tak apalah, hati-hatilah selamat berbuka puasa dia tu kan. Aku pun terima kasih, aku pun pergi. Lepas tu esok tu aku tak datang kedai dia. Okay, esok sekali pun aku tak datang kedai dia. Kiranya aku dah macam lupa lah kes tu kan. Jadi 2 hari lepas tu ke 3 hari lepas tu, macam lama jugalah aku dah tak pergi kat kedai dia kan. Sebab masa aku pergi beli bungkus makanan kat kedai dia tu pun, itu macam dah hujung-hujung lepas aku tak puasa tu lah kan. Lepas tu jadi bila aku dah lama tak pergi kedai dia, semua kisah tentang tu dah tak ada apa-apa.
So satu hari tu, masa tu kawan aku ajak pergi bazar, kita orang pergi bazar. Lepas tu aku ingatkan nak beli lauk untuk sahur, nak beli lauk je lah. Tapi since aku tahu pakcik tu jual sedap, aku pergi terus fokus ke kedai dia. Jadi aku pergilah, Assalamualaikum. Lepas tu dia pun jawab okey. Masa tu dia rancak balik, dia ramah balik macam lama tak nampak, kenapa dah lama tak datang ke pakcik, dah tak sudi ke, dia tu kan. Lepas tu aku cakap tak adalah, aku cakap saya dah boleh puasa, so saya tak adalah nak beli-beli makanan semua. Yelah kalau nak berbuka takkan tak datang. Dia macam ramah lah, banyak lah benda yang dia cakap, banyak topik lah. Lepas tu aku pun itulah macam malu-malu lah kan kita, sebab orang tua tegur kita kan. Lepas tu kan masa nak buku-buku lauk tu, tiba-tiba aku nampak makcik tu terjatuhkan senduk. Dia terjatuhkan senduk. Lepas tu aku macam awak ke makcik, okey ke tak apa, biar saya ambil, aku macam tu kan. Lepas tu kan start aku cakap macam tu, pakcik tu terus dia jadi lain. So dia tengok aku macam tu, dia tengok aku lama tau. Dia tengok tu macam seolah-olah dia mendalami aku, ataupun dia nak cuba faham apa yang cuba aku sampaikan ke, aku tak tahu. Tapi renungan dia tu menunjukkan macam renungan dia yang di pandang aku tu macam complicated sangat. Apa benda yang dia cuba nak cari daripada muka aku tu kan, macam tu kan. Lepas tu aku pun minta maaf kan, aku pun letak sunduk tu. Lepas tu pakcik tu bungkuslah ni apa semua, ni ada lebih sikit ni rezeki kamu, dia tu kan. Okey, lepas tu settle beli kat situ. Aku pun balik kan. Lepas tu esok tu kita orang tak datang, lusa pun tak datang, hari seterusnya pun tak datang. Memang tak datang. Aku rasa lepas selang seminggu macam tu lah, nak dijadikan cerita, aku nak lalu kat kedai dia tu. Tapi bukan untuk nak beli kat dia, memang masa tu aku nak lalu sebab aku nak pergi ke bangunan belakang daripada kedai dia tu, daripada payung yang kedai dia berniaga tu lah. Lepas tu masa lalu kat situ, tiba-tiba anak dia yang panggil kat aku. Anak dia datang dengan budak kecil tu lah. Dia datang kat aku, dia cakap Kak boleh tak luangkan masa sikit. Dia cakap pun macam slow-slow. Lepas tu aku cakap kenapa? Tapi tak nak beli lauk, aku cakap kan. Sebab waktu tu pun aku tengah jimat tau. So aku tak adalah, macam aku macam risau lah, kenapa dia panggil aku. Macam dia terasa ke sebab aku lalu kedai dia aku tak beli. Sebab aku lalu aku beli kan. Lepas tu dia cakap yang tu, dia panggil aku macam tu kan. Aku pun pergilah kat dia. Aku pergi kat dia, mak mana, ayah mana kan, dia tak datang ke berniaga? Ada, ayah pergi surau ke masjid, macam tu lah lebih kurang kan. So aku pun macam kenapa? Adik saya nak pergi tandas. Lepas tu saya fikir tak ada orang nak jaga tempat ni kan, dia tu nak suruh akak tolong tengok kejap. Dan tu aku terus macam jam lah, takkan nak suruh aku pula. Aku ni orang luar, kejap lagi apa-apa terjadi kan jenuh lah aku nak jawab. So macam tak boleh, minta maaf lah, bukan tak nak tolong. Lepas tu aku pun cakap masalahnya akak ni nak cepat, lagi pun aku tak tahu harga-harga tu semua, macam nak berniaga kan. Aku cakap tu. Lepas tu cakap tapi adik saya nak pergi tandas ni, tu yang tolonglah adik tu. Lepas tu aku pun macam dah ragu-ragu macam jangan lama sangat tau, ni macam nak jual je. Tak apa, nanti kalau diorang pilih lauk, tunggu je, saya akan datang secepat mungkin. Aku pun okey, aku pun tunggu je lah kejap, nak cakap apa kan. So masa aku tunggu sekejap tu, mak bapak dia pun datang. Mak bapak dia tanya kat aku, mana anak dia kan. Lepas tu aku cakap minta maaf pakcik, saya tak nak tunggu tadi, tapi sebab dia nak pergi tandas, dia kata adik dia nak pergi tandas, so saya terpaksa jagalah. Saya tak tahu harga, tapi tak ada orang datang pun, aku cakap kan. Lepas tu pakcik tu kata tak apa. Lepas tu aku cakap makcik dengan pakcik tadi pergi masjid dekat area sini kat mana aku cakap tu. Sebab aku tak tahu masjid kat area situ kat mana. So aku tanyalah. Lagi satu kita macam saja nak, orang kata nak cari buah borak kan. Aku macam kekok sikit sebab aku tak tahu nak cakap apa. Aku rasa macam segan sebab aku budak lah orang luar. Lepas tu tunggu itu, aku risau nanti dia fikir bukan sebab aku jaga, yelah takut ada duit ke apa kan. Lepas tu pakcik tu tercengang. Pakcik ni sebenarnya dah lama nak tanya kat kamu dia tu. Kamu ni sebenarnya Kasyaf ke? Dia cakap tu. Lepas tu aku macam Kasyaf. Masa tu aku tak tahu Kasyaf ni apa benda. Aku rasa macam apa maksud dia. Biasa kalau macam orang nak tanya kat aku, orang akan tanya hijab tu buka ke apa benda, soalan macam tu lah kan. So bila dia cakap Kasyaf tu, aku sebenarnya tak tahu apa maksud Kasyaf pada masa tu. So pada waktu tu kan, aku dah macam sedikit risau sebab aku macam pelik. Kenapa dia tanya soalan macam tu? Dia ada nampak benda-benda pelik ke? Dia ada nampak aku buat reaction yang pelik ke? Tapi aku tak tanya banyak, cuma aku cakap maksud pakcik macam mana? Sebab kita tak tahu. Kalau aku tanya Kasyaf tu apa, nampak pula bodoh kat situ kan. So aku pun macam maksud pakcik apa ya? Lepas tu pakcik tu cakap, sebab pakcik perasan kamu asyik sebut makcik dia tu kan. Jadi pakcik jadi nak tanyalah apa sebenarnya yang kamu nampak dia tu kan. Aku terus terdiam. Maksud pakcik, aku pun pandang isteri dia. Jadi bila aku pandang isteri dia, muka isteri dia terus berubah jadi pucat. Sedangkan hari-hari yang selalu aku nampak, waktu aku beli kat dia, dan waktu hari yang senduk dia, aku bila cerita hal ni aku jadi sedih tau. Aku terkenang tu aku jadi sedih. Waktu senduk dia jatuh tu, aku memang nampak dia real tau. Memang nampak muka dia real. Tapi bila pakcik tu cakap macam tu kan, bila aku dah tersedar, aku pandang isteri dia,
muka dia berubah pucat tau. Memang pucat. Pipi dia biru macam mayat tau. Macam mayat yang dah lama kan. Lepas tu makcik tu macam tunduk macam tu, dia senyum. Lepas tu dia pergi. So bila aku, sorry guys, aku memang emo sikit bila teringat benda ni. Sekejap. Okay. Jadi bila dia dah pergi tu, aku pun terus terdiam. Masa yang sama kan, aku sebab gila waktu tu. Air mata aku pun menitik. Cakap, pakcik, saya minta maaf. Saya tak sengaja. Saya tak ada niat pun nak cakap benda bukan-bukan. Tapi aku macam tu kan. Lepas pakcik tu kata, tak apa, pakcik faham. Sabar. Pakcik tak marah apa. Apa yang kamu nampak, cuba cerita. Lepas tu aku ceritalah daripada A sampai Z. Pada hari pertama aku pergi kedai dia, aku nampak dia satu family. Dia ada anak 2 orang, satu anak besar, anak kecil sikit. Lepas tu dia ada isteri dia, yang teman dia berniaga. Lepas tu dia terus terdiam. Lepas tu dia tutup mulut dia kan. Dia cakap Allahu Akbar, Masya Allah, dia macam tu. Lepas tu dia sedih. Aku pun macam terdiam. Aku cakap, pakcik, saya minta maaf. Saya tak ada niat pun. Saya tak tahu. Saya memang, bukan saya tak tahu beza ke apa, tapi saya memang tak perasan benda tu. Sebab saya ingatkan memang betul-betul makcik ada. Lepas tu dia kata, maknanya selama hari ni pakcik ditemani lah. Dia macam tu kan. Lepas tu dia macam terharu pada, tapi dia sedih. Aku pun sedih. Sebab aku rasa macam, aku tak tahu macam nak describe kat korang benda ni. Sebenarnya benda ni bukan satu benda yang orang kata untunglah kamu dapat tengok ke tak. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi benda tu sedih gila. Sebab dia tak seram tau. Sebab kau tahu keberadaan benda tu sebenarnya jemaah. Sebenarnya dia tak ada. Dan bila kita dah tahu, macam aku yang nampak ni dah tahu, dia terus hilang. Maksudnya dia macam dah tak boleh ada kat situ dah. Sebab aku dah tahu keberadaan dia tu sebenarnya jemaah. Jadi bila aku jadi keadaan macam tu, aku memang serba salah masa tu tau. Lepas tu elok aku macam nak pakcik, aku dah serba salah, aku macam nak gerak tau. Tapi aku dalam masa yang sama sebab aku dah buat dia sedih. Takkan aku nak terus bilang macam tu. Lepas tu anak dia datang, dia cakap, mak ada sekali tu. Lepas tu dia cakap, tak apa kak, cakap je. Sebab saya ada kawan yang macam ni. Dia kata tu, saya ada kawan yang boleh nampak apa semua. Saya faham dia tu. Lepas tu dia kata, kita orang memang rindu kat mak. Dia kata tu, sebab mak dia dah meninggal lama tau kalau ikutkan. Sebab macam kes yang aku pernah cerita sebelum ni dekat TikTok, yang pasal kes pakcik teksi tu kan, yang aku cakap ada kes terjadi macam ni juga. Yang tu dia baru lagi meninggal. Yang ini mak dia tu dah meninggal dah lama sangat-sangat. Alih-alih muncul. Lepas tu kan, pakcik tu kata apa, sebenarnya pakcik bukan nak cakap apalah, tapi pakcik selama berniaga ni memang pakcik rasa dia dekat sangat dengan pakcik. Pakcik rasa memang dia teman pakcik dia tu kan. So bila aku dengar macam tu, aku macam sedih lah. Lepas tu bila dia cakap waktu yang aku datang, waktu yang senduk jatuh, yang aku nak ambil macam senduk tu kan, dia kata dia tak nampak pun aku pegang senduk, dan tak ada pun senduk yang jatuh. So aku je nampak. Tapi dia macam dia dah yakin yang aku ni memang boleh nampak benda-benda macam tu. Dia tak nak macam cakap lebih-lebih. Lepas tu dia ada cakap lah, dia minta maaf kan, sebab sebelum ni dia macam bad mood apa semua. Dia bukan marah, dia kata, tapi dia sebab dia rasa macam dia tak sangka sebab setelah bertahun-tahun lama macam tu tau. Lepas kita orang dah borak-borak macam tu, aku pun minta izin untuk pergi kan. Aku macam dah serba salah kan. Lepas tu pakcik tu pun kata, tak apalah, bukan salah kamu kan. Rezeki kamu nak nampak makcik memang baik apa semua. Dia bagi aku lauk kan, dia bagi aku percuma. Lepas aku pun pergilah. Sepanjang perjalanan aku tu memang aku berfikir, aku rasa macam salah aku ni apa benda lah, benda tu pun tak boleh bezakan. Aku macam blame diri aku lah. Aku rasa macam aku tak patutnya sewenang-wenangnya selamba. Sebab tu kadang-kadang kan ada masa orang ingat aku macam cool je, aku macam cerita sempoi semua. Sebenarnya tak tau. Sebenarnya ada masa benda yang tak sepatutnya kita nampak, ataupun benda yang sensitif, bila terjadi gitu kan, dia macam kita dibelenggu rasa bersalah. Tapi benda tu taklah macam memudaratkan aku. Cuma aku sebab kes-kes macam ni kan, mesti aku faham lah, mesti perasaan pakcik tu macam sedih gila kan. Lepas tu bila aku dah balik daripada kejadian tu, aku dah siap-siap mandi semua. Malam tu masa aku nak tidur tiba-tiba aku dengar ada orang mengaji. Ada orang mengaji betul-betul kat telinga aku. Masa tu aku ingat lagi, dia baca tu macam dia baca surah Yasin tau. Lepas tu aku tersedar. Masa tu aku terus pandang ke tepi. Aku nampak sama-sama macam ada macam jemaah orang bertudung, tapi tak apa jelas. Aku pun tak tahulah sebenarnya ada yang dia pakai tu macam dia tutup tu macam tudung ke atau apa sebaliknya. Duduk kat tepi katil aku tu kan, dia baca.
Tapi dia tak renung ke aku. Kiranya tudung dia tu menutupi. Dia baca macam tu. Waktu tu peristiwa tu lepas sehari kejadian tu. Maksudnya kejadian tu terjadi siang tadi. Malam tu aku nak tidur. Kiranya dah nak masuk esok hari tu kan. Masa tu terjadi peristiwa macam tu. Lepas tu esok tu pula aku pergi kat kedai pakcik tu lagi. Masa tu memang aku pergi tu niat aku nak bagi dia makanan. Aku beli dia kuih. Aku macam beli lebih, aku bagi kat dia. So memang niat aku nak bagi kat dia. Aku cakap, pakcik ni saya ada beli ni sikit, kuih ni sedap, saja nak bagi kat pakcik semua. Sebenarnya aku lebih kepada perasaan rasa kesian, bersalah. Aku rasa macam tu kan. Tu bila aku bagi kat dia, dia cakap hari ni makcik tak ada teman kan dia tu. Lepas tu aku pun, saya tak nampak pakcik. Lepas tu dia pun macam, tak apalah, sebab tu lah pakcik rasa macam lain sikit hari ni dia tu kan. Lepas tu aku macam kesian tau. Aku memang rasa bersalah. Dan aku pun macam tak apa pakcik, kita doakan yang terbaik kan. Semoga arwah makcik ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Aku cakap macam tu je lah. Lepas tu masa aku nak pergi tu, tiba-tiba ada orang beri salam kat aku. Dia macam ada orang beri salam tu sayup-sayup yang kita dengar kan. Lepas tu aku tengok kiri kanan semua tak ada. Lepas tu bila aku dah lintas jalan, aku dah separuh jalan tu, aku pusing belakang, aku nampak makcik tu duduk kat sebelah pakcik tu balik. Tapi makcik tu dia tak pandang aku. Kiranya aku nampak belakang dia. Dia adalah duduk sebelah pakcik tu. Aku pun jalan balik. So itu adalah pengalaman aku yang ringkas. Memang dia tak panjang cerita dia, tapi kisah sedih lah berkaitan dengan jelmaan-jelmaan yang ada pada bulan puasa ni. Dan aku rasa kejadian tu agak sedikit, dia bukan lebih kepada seram, tapi dia lebih kepada memberi aku pengajaran. Dan aku tak tahu kan kalau macam mana kalau apa tu orang kata, kalau kita nampak orang yang kita kena orang, oh my god, kenapa ni, sorry maksud aku tak tahu macam mana kalau aku nampak jemaah keluarga aku ke, orang yang aku kenal ke, aku tak tahu macam mana. Kita tahu yang itu bukan orang tu, kita tahu, dan kita tahu tu jemaah. Aku risau jugalah keadaan macam tu kalau jadikan diri aku. So aku macam sedih sikit lah bila terkenangkan kisah tu. Okay, aku rasa aku tak boleh teruskan cerita kali ni sebab sebenarnya ada lagi satu kisah. Dia lebih kurang kisah macam ni, kejadian yang tak disangkakan terjadi pada bulan Ramadan. Tapi aku rasa aku stop dulu sebab aku entahlah, emosi 2 hari ni. Aku nak cerita lebih-lebih pun tiba-tiba aku rasa macam tak boleh pula. Aku akan sambung di video yang akan datang. Okay, aku akan continue dalam pengalaman yang sama, yang bersambung, di mana kejadian tu berlaku dekat masjid berdekatan dengan tanah perkuburan. So nanti aku akan cerita kat korang. Untuk sementara waktu ni, aku rasa sampai di sini sahaja perkongsian aku. Sekiranya ada kesilapan dan pembicaraan aku ada terkasar bahasa tegur hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan, kesilapan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.